Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Okey, sekarang ni saya nak sambung kepada apa yang terdapat dalam program dalam kelas student.operation.java. Okey, sebelum ni kita berhenti setakat sini. Okey, so di mana stud.getMarks akan display. Contoh sini output bagi segmen ni akan menghasilkan output seperti berikut, itu stud.getMark 60.5. Stud di mana ya? Okay, stud.getMarks adalah 60.5. Okay, sekarang ni kita sambung kepada apa ni, next statement. Kita declare object reference variable stud1 adalah berjenis student, Okay, ini yang kita bayangkan, stud1. Okay, kita declare variable stud1 berjenis student. Okay, kemudian next statement, stud1 equal to new student. Okay, 11 Kamal dan 40.5. Apa maksud dia? Apa yang maksud dengan this statement? Okay, ini bermaksud di mana? Okay, ini bermaksud satu objek akan di-create sebab ada new. Satu objek akan di-create daripada kelas student, dan sistem akan memanggil konstruktor bagi kelas student yang mempunyai 3 parameter. Satu-satu ni bermaksud kita merujuk di sinilah. Ini adalah konstruktor bagi kelas student yang terdapat di dalam kelas student. Konstruktor bagi kelas student yang mengandungi 3 parameter. So you all boleh rujuk pada kelas student. So maksudnya satu-satu akan diberikan kepada new matrix. So new matrix satu-satu akan diberikan kepada matrix. Okay, satu. Kemudian Kamal akan dipas kepada new name. So nilai new name iaitu Kamal akan diberikan kepada name. So akan jadi Kamal. Kemudian nilai 40.5 akan diberikan kepada new marks. So sekarang nilai new mark adalah 40.5. Nilai new mark iaitu 40.5 akan diberikan kepada maksud dia akan jadi 40.5. So satu objek telah di-create. Okay, so ulang balik, satu objek telah di-create daripada kelas student, dan sistem akan memanggil konstruktor bagi kelas student yang mempunyai 3 parameter. Dan kes ni kita nak memberi nilai awal ataupun kita nak menyimpan data dalam objek, iaitu 11 Kamal dan 40.5. So siapa yang akan merujuk kepada objek ini ataupun objek ini? Jawapannya adalah stud1, iaitu stud1. So dia akan merujuk ke stud1. Okey, itu maksudnya. Kemudian sekarang stud1 merujuk kepada objek yang ini berdasarkan kepada statement di sini. Okey, kemudian kita akan display data ataupun kita akan display data dalam objek, data dari bagi objek yang ditunjuk oleh stud1. Stud1.getName, stud1.getMatrix, stud1.getMark. Tengok di sini, stud1.getMatrix akan display 111. Di mana? Okay, form object reference variable stud1 yang ni. Okay, stud1.getName, stud1.getName akan display Kamal. Di mana? Sini. Kemudian student matrix, stud1.getMatrix. Stud1 bukan stud, stud1.getMatrix adalah 111. So dia akan display 111. Kemudian stud1.getMarks. Okay, stud1.getMarks. Stud1.getMarks iaitu 40.5. So dia akan display 40.5. Okay, itu kaedah untuk kita nak menggunakan, kita nak menyimpan data dalam objek dengan menggunakan konstruktor yang ada parameter. Okey. Kemudian, okay, selesai.
Kemudian kita tengok kelas yang dijadikan sebagai parameter. Di mana yang kita boleh lihat? Ini. Dalam method change name. Dalam method change name, kita nak ubah nama. Okay. So ini adalah parameter yang berjenis kelas. Okay, parameter yang berjenis kelas. Okay. So sini sebab saya declare to lah, sebab saya nak membezakan. Okay. So kita tengok apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Okay. Disebabkan kita nak memanggil instance method, kita nak memanggil instance method change name yang terdapat dalam kelas student operation, kita perlu create object terlebih dahulu. Okay, student operation di mana? Student operation. Sekarang kita buat dalam kelas student operation. Student operation equal to new student operation. So kita boleh panggil operation.change name. Sekarang kita panggil method change name student change name. Okay, so kita hantar apa yang kita hantar kat sini? Kita hantar object reference variable stud1. Okay, kita hantar stud1. Di mana stud1? Stud1. Sekarang ni stud1, biarkan dulu. Sekarang ni stud1 ni merujuk kepada yang ni saya kejap. Saya abaikan dulu. Sekarang stud1 ni merujuk kepada stud1 sekarang merujuk kepada kejap. Okay, sekarang stud1 sekarang ni merujuk kepada kalau kita tengok yang lepas, okay, stud1 ni merujuk kepada 11 Kamal dan 40.5. Stud1 sekarang merujuk pada benda yang sama. Sekarang kita tengok operation change name. Okay, kita gunakan ni, operation.change name stud1. Okay, bermaksud kita akan panggil method change name. Okay, apa yang you boleh tengok di sini? Nilai bagi stud1, nilai bagi stud1. Okay, sekarang kita tengok change name, kemudian kita tengok method apa yang berlaku pada method change name. Stud1, nilai bagi stud1 akan diberikan kepada stu. Nilai bagi stud1 akan diberikan kepada stu, akan dipas kepada stu. So bermaknakan stud1 dan stu ni bukan berjenis primitif data. Kalau primitif data ni adalah primitif data adalah integer, double, float, okay, dan sebagainya. Okay, primitif data type ni yang selalu kita guna adalah integer, double, float, char, itu adalah primitif data type. Sekarang ni variable ni adalah berjenis kelas, sebab kelas sebagai parameter ataupun argument. Okey. So apa yang dimaksudkan, nilai yang dipegang oleh stud1, stud1 akan diberikan kepada stu, akan diberikan ataupun akan dipas kepada stu. Apa maksudnya? Itu hubungan antara stud1 dengan stu. So nilai stud1 akan diberikan kepada stu. So kita akan lihat sebegini. So apa maksudnya? Kalau ikut yang sebenarnya, nilai rujukan bagi stud1, akan diberikan kepada stu. So kalau dengan kata yang lebih mudah, stu akan merujuk ke mana stud1 merujuk. Stu akan merujuk ke mana stud1 merujuk. Stud1 merujuk kepada sini, kepada objek ini. Stu pun akan merujuk kepada objek ini. Okey. Kepada objek tersebut. Okey. Okey, kemudian apa yang terjadi dalam kelas ni? Dalam method change ni.
stu.setName. Kita nak ubah ni. Stu.setName Kamal Hassan. Stu.setName Kamal menjadi Kamal Hassan. Kamal Hassan. Kita nak ubah. Kamal akan bertukar kepada Kamal Hassan. Okay. Itu maksudnya tugasnya. Tujuan. Okey. Okey. Set ni kita nak ubah lah. Okey. So contoh sini Kamal Hassan akan diberikan kepada Ninium. Nilai Ninium itu Kamal Hassan akan diberikan kepada Ninium. So berlakulah perubahan pengubahsaian data. Okey. So Kamal Hassan akan menggantikan Kamal. Okey. Stu hanya boleh digunakan dalam metode change name saja, sebab stu ni hanya boleh digunakan dalam change name sebab dia adalah parameter. Okey, itu saja. So bila sekarang ni Kamal telah berubah menjadi Kamal Hassan. So bila kita print, okey, itu ya. So bila saya buat student name from stud1, student name from stud1, saya gunakan stud1.getName. Stud1.getName, stud1.getName akan, so stud1.getName, so akan dapat Kamal Hassan sebab Kamal telah diubah apabila kita memanggil method change name. Sebab kita gunakan stu.setName, kita ubah daripada Kamal menjadi Kamal Hassan. So bila kita panggil stud1.getName, so dia akan keluar Kamal Hassan. Okey, Kamal Hassan. Okey, kemudian bagaimana kita nak, ni adalah satu kaedah untuk kita nak delete data. Kita nak delete data. Stud1 sama dengan null. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Stud1 sama dengan null bermaksud sebelum ni stud1 ni merujuk kepada, tengok saya satu Kamal Hassan ni. Saya lukis kembali. Sebelum ni stud1 ni merujuk kepada Kamal Hassan. Bila saya letak stud1 equal to null, bermaksud stud1 ni akan merujuk kepada nilai null. Dan stud1 ni bukan lagi merujuk kepada Kamal Hassan. Okey, objek Kamal Hassan. So ini kita nak delete record. Okey. Okey, itu saja berkenaan dengan kita nak menggunakan kelas sebagai parameter. Okey, assalamualaikum.